Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah sentiasa. Hari ini, saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat menarik penting untuk kita semua, terutamanya dalam dunia yang semakin canggih dan serba digital ini. Kita semua tahu, Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam sejak berabad-abad lamanya. Tapi, pernah tak Anda terfikir bagaimana kita boleh memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan relevan di zaman digital sekarang? Dengan adanya teknologi moden seperti telefon pintar, tablet, dan komputer, akses kepada Al-Quran jadi lebih mudah dan cepat. Kita boleh baca, dengar, dan kaji ayat-ayat suci di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Dunia sekarang penuh dengan data, maklumat, dan teknologi canggih. Jadi, adakah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran masih sama seperti dulu? Atau, adakah kita perlu pendekatan baru untuk memahami keindahan dan keajaiban kitab suci ini? Di sinilah lahirnya Projek Teori Kerangka Al-Quran, atau ringkasnya TQK. Projek ini diwujudkan untuk mengkaji struktur, pola, dan keajaiban nombor dalam Al-Quran secara sistematik dan saintifik. Ia menggunakan kaedah analisis data moden untuk meneliti susunan ayat, surah, dan perkataan dalam Al-Quran. Melalui TQK, kita dapat lihat bahawa mukjizat Al-Quran bukan hanya terletak pada keindahan bahasanya, tetapi juga pada susunan matematik dan logik yang sangat menakjubkan. Setiap ayat, surah, dan perkataan mempunyai kedudukan dan makna yang sangat tersusun, seolah-olah ada kod rahsia yang menanti untuk diterokai. TQK membuktikan kehebatan Al-Quran dalam bahasa data dan logik, menjadikannya sangat sesuai untuk generasi muda yang membesar dengan teknologi. Ia membuka ruang baru untuk kita memahami firman Allah dengan cara yang lebih saintifik dan rasional. Penting untuk kita faham, TQK bukan bertujuan untuk menggantikan tafsir lama yang penuh hikmah, tetapi untuk melengkapkan pemahaman kita dengan perspektif baru yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Ia menggabungkan tradisi dan inovasi. Inilah usaha kita untuk membongkar rahsia struktur Al-Quran menggunakan kaedah moden, menghubungkan aspek rohani dengan sains dan teknologi. Harapannya, kita akan lebih menghargai dan mencintai firman Allah, serta terus berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya demi kebaikan dunia dan akhirat. Pernah dengar tak istilah ijaz adat? Istilah ini mungkin asing bagi sesetengah orang, tapi ia merujuk kepada satu aspek luar biasa dalam Al-Quran yang jarang dibincangkan secara mendalam. Ijaz adat bermaksud keajaiban atau mukjizat angka yang tersembunyi dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang mengandungi petunjuk rohani, tetapi juga mengandungi pola matematik yang sangat menakjubkan. Setiap angka, setiap perkataan, seolah-olah disusun dengan penuh hikmah dan ketelitian. Contohnya, nombor 19 disebut secara khusus dalam surah Al-Mudaththir. Nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi menjadi asas kepada banyak struktur matematik dalam Al-Quran. Banyak ayat, huruf, dan perkataan dalam Al-Quran berkait rapat dengan nombor 19, seolah-olah ada satu sistem tersembunyi yang mengatur segalanya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pembuka yang kita baca setiap hari, terdiri daripada 15 huruf. Jumlah surah dalam Al-Quran pula ialah 115, yang merupakan hasil darab 11 dengan 6. Ini bukan kebetulan, tetapi satu susunan yang sangat rapi. Keseimbangan perkataan dalam Al-Quran juga sangat menakjubkan. Perkataan dunia dan akhirat masing-masing disebut 112 kali, menunjukkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yang ditekankan dalam ajaran Islam. Begitu juga dengan perkataan syaitan dan malaikat, kedua-duanya disebut sebanyak 88 kali, seolah-olah menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang sentiasa berlaku dalam kehidupan manusia. Malah, perkataan lelaki dan perempuan juga disebut 20 kali setiap satu, menandakan keadilan dan keseimbangan antara kedua-dua jantina dalam pandangan Islam. Perkataan hari atau yaum pula disebut sebanyak 385 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun mengikut kalendar solar. Sementara itu, perkataan bulan atau syahr disebut 12 kali, sama seperti bilangan bulan dalam setahun. Semua ini menunjukkan betapa telitinya susunan Al-Quran. Semua keajaiban ini bukanlah satu kebetulan, tetapi bukti jelas tentang reka bentuk Tuhan yang sempurna dan penuh hikmah. Ia membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar kitab biasa, tetapi satu sistem yang sangat kompleks dan terpelihara. Ijaz adat membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu yang penuh dengan rahsia dan ilmu. Bukan sekadar teks untuk dibaca,
tetapi juga untuk dikaji dan difahami secara mendalam. Keajaiban numerik ini menguatkan keyakinan kita bahawa Al-Quran benar-benar kalam Allah yang terpelihara dari sebarang perubahan dan sentiasa relevan sepanjang zaman. Keajaiban nombor dalam Al-Quran membuka mata kita kepada satu dimensi baru mukjizat Al-Quran, mengajak kita untuk terus meneroka dan menghayati keindahan serta keunikan kitab suci ini. Sekarang, jom kita faham macam mana TQK ini berfungsi. Kita mula dengan peringkat mikro. Dekat sini, kita analisis unit paling kecil, huruf, perkataan dan nilai nombor setiap elemen Al-Quran. Contohnya, kita kira berapa kali setiap huruf muncul dalam surah atau seluruh Al-Quran. Cara nilai abjad hisab Al-Jumal digunakan untuk kira nilai nombor perkataan. Data asas ni penting untuk buat analisis lebih besar dekat peringkat seterusnya. Kalau tak teliti dekat peringkat mikro ni, corak matematik susah nak dikesan. Ini kerja belakang tabir yang bina asas kuat untuk jumpa keajaiban struktur Al-Quran. Inilah langkah pertama untuk faham keunikan nombor Al-Quran. Lepas mikro, kita naik ke peringkat meso, analisis pada tahap ayat dan surah. Dekat sini, kita tengok struktur dalaman surah, macam simetri atau struktur cincin, di mana tema awal dan akhir saling berkait. Susunan surah pun bukan main letak je. Ada hubungan tema dan nombor antara surah yang bersebelahan. Contohnya, hujung surah Al-Baqarah dan awal Ali Imran sama-sama tekankan tentang keimanan. Analisis nombor dekat peringkat ni kaji jumlah ayat dan taburan kata kunci dalam surah. Semua ni buktikan Al-Quran ni satu unit sastera yang direka dengan teliti. Peringkat meso ni tunjukkan keindahan struktur dan mesej Al-Quran dengan lebih jelas. Sekarang, kita ke peringkat makro. Peringkat di mana kita melihat Al-Quran secara menyeluruh, bukan sekadar ayat atau surah, tetapi sebagai satu kitab yang lengkap dan sempurna. Di sinilah kita mula memahami bagaimana setiap bahagian saling berkait dan membentuk satu gambaran besar yang menakjubkan. Pada peringkat ini, kita kaji corak besar yang wujud dalam semua surah, seperti tema Tauhid yang menegaskan keesaan Allah, kisah-kisah kenabian yang memberi inspirasi, dan peringatan tentang hari akhirat yang membentuk pandangan hidup kita. Setiap tema ini berulang dan saling melengkapi, membina satu naratif yang konsisten dari awal hingga akhir. Selain itu, pembahagian Al-Quran kepada juzuk, hizb dan manzil juga dianalisis dari sudut struktur dan nombor. Setiap pembahagian ini bukan sekadar memudahkan bacaan, tetapi juga menyimpan rahsia tersendiri yang menunjukkan keindahan susunan wahyu. Susunan surah yang tidak mengikut turutan wahyu sebenarnya mempunyai hikmah yang mendalam. Ia mengajak kita untuk berfikir dan merenung kenapa surah-surah tertentu diletakkan bersebelahan dan bagaimana susunan ini membimbing pembaca dalam memahami mesej Al-Quran secara berperingkat. Susunan ini juga berperanan sebagai peta perjalanan rohani, membimbing pembaca dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi, seolah-olah membawa kita melalui satu perjalanan spiritual yang penuh makna dan hikmah. Keajaiban nombor dan struktur di peringkat makro ini menjadi alat dakwah yang sangat berkesan, terutamanya untuk generasi moden yang gemar menganalisis data dan mencari logik di sebalik sesuatu. Dengan bantuan teknologi, kita dapat melihat pola-pola matematik dan struktur yang luar biasa dalam Al-Quran. Analisis ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga membuka mata kita terhadap kehebatan mukjizat Al-Quran. Ia menggalakkan perbincangan, kajian, dan perkongsian ilmu dalam kalangan masyarakat, menjadikan Al-Quran sentiasa relevan sepanjang zaman. Lebih dari itu, pemahaman di peringkat makro ini mampu meningkatkan keimanan dan kekhusyukan kita dalam beribadah. Ia menanam rasa kagum dan syukur atas keindahan dan kesempurnaan wahyu ilahi. Peringkat makro ini juga menghubungkan semua penemuan dan pelajaran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang sebenar, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat dan tamadun manusia. Inilah pandangan mata helang terhadap keagungan Al-Quran, melihat keseluruhan, memahami hikmah, dan merasai kehebatan mukjizat yang tiada tandingan. TQK ini dibina atas 9 komponen utama, macam tiang yang sokong bangunan. Pertama, kiraan huruf dan perkataan. Ini asas kepada semua analisis. Kedua dan ketiga, struktur surah dan hubungan antara surah. Kaji reka bentuk dalaman dan kaitan antara surah. Keempat, analisis kata kunci. Kenal pasti perkataan penting dan korak penggunaan dia. Kelima, simetri dan keseimbangan.
Tengok keseimbangan macam dunia dan akhirat. Keenam, analisis numerik dan statistik. Cari corak matematik yang penting. Ketujuh, visualisasi data. Tukar data yang kompleks kepada graf dan carta. Kelapan, analisis tematik. Kaji tema besar dalam Al-Quran. Kesembilan, aplikasi dan impak. Macam mana penemuan ini digunakan untuk dakwah dan pendidikan. Melalui TQK, banyak keajaiban nombor dijumpai yang kuatkan bukti Al-Quran ini firman Allah. Contohnya, jumlah surah 112 adalah 19 darab 6 dan jumlah semua nombor surah 1 hingga 114 ialah 65555. Jumlah surah Makkiyah dan Madaniyah kalau dijumlahkan pun dapat 65555. Tunjuk sistem pengkodan yang teliti. TQK juga kaji simetri halaman mushaf, di mana banyak surah mula dan habis dekat halaman tertentu untuk mudahkan hafalan. Keseimbangan istilah macam panas dan sejuk, hidup dan mati, kebaikan dan kejahatan, semua disebut sama banyak. Ini bukan kebetulan, tapi bukti reka bentuk Tuhan yang sempurna. Setiap perkataan diletakkan dengan ukuran dan hikmah. Keajaiban ni cuma boleh nampak melalui analisis tersusun macam TQK ni. TQK ni bukan nak ganti tafsir lama, tapi dia sebagai pelengkap. Dia satukan kekayaan ilmu Islam yang lama dengan kecanggihan teknologi moden. Tafsir lama penting untuk faham konteks dan bahasa, manakala TQK tambah lapisan analisis nombor dan struktur. Dengan bantuan komputer, analisis data Al-Quran jadi lebih cepat dan tepat. Teknologi bagi kita peluang untuk gali data Al-Quran dengan efisien, buka peluang penemuan baru. Gabungan tradisi dan teknologi jadikan pengajian Al-Quran lebih relevan dan dinamik. Penemuan nombor ni boleh jadi hujah kuat untuk orang saintifik dan perkaya iman orang beriman. Inilah cara nak dekat dengan Al-Quran yang sentiasa segar dan mampu jawab cabaran zaman. Kesimpulannya, TQK ni jambatan yang hubungkan hati kita dengan keindahan Al-Quran, warisan ulama dengan teknologi dan generasi digital dengan kitab suci mereka. Dia buktikan Al-Quran sempurna dari sudut rohani dan matematik. Keajaiban struktur dan nombor ni bukti Tuhan yang nyata. Penemuan ni bukan untuk bangga dengan nombor, tapi untuk sedar kedalaman makna Al-Quran. TQK buka peluang dakwah dengan bukti yang objektif dan boleh disahkan. Marilah kita bukan sekadar membaca, tapi mengkaji dan menghayati Al-Quran dengan cara baru ni. Semoga usaha ni kuatkan iman dan jadikan Al-Quran betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Wallahualam. Bab 2. Teori kerangka Al-Quran, struktur and keajaiban numerik. Teori kerangka Al-Quran memperkenalkan pendekatan inovatif untuk memahami struktur dan keajaiban numerik Al-Quran dalam era digital. Bab ini menyelami asal-usul projek TQK, konsep ijaz adat, struktur analisisnya yang terdiri daripada peringkat mikro, meso dan makro, 9 komponen utama, serta contoh-contoh keajaiban numerik yang mengukuhkan bukti ketuhanan Al-Quran. Dengan memanfaatkan teknologi moden, TQK menawarkan perspektif baharu yang menggabungkan tradisi tafsir dengan analisis berangka, membuka laluan untuk memahami keindahan ilahi kitab suci ini. 2.1 Asal-usul projek TQK dan visi projek. Teori kerangka Al-Quran, TQK, bermula dari keperluan mendesak untuk menghidupkan semula pendekatan tafsir Al-Quran yang relevan dengan era digital. Pada awal abad ke-21, kemajuan dalam teknologi pengkomputeran dan analisis data telah membuka peluang baharu untuk menyiasat struktur Al-Quran dengan ketepatan yang belum pernah dicapai sebelum ini. TQK digagas oleh seorang penyelidik yang terinspirasi oleh keajaiban ijaz Al-Quran dan motivasi untuk menjawab cabaran tafsir kontemporari. Tafsir tradisional, seperti karya Imam Al-Tabari atau Al-Jalalain, bergantung kepada analisis linguistik dan sejarah, tetapi seringkali terhad dalam menangani dimensi matematik atau saintifik yang semakin diminati oleh audiens moden. Motivasi utama TQK adalah untuk mencipta sebuah rangka kerja yang sistematik dan memacu data, yang mampu mendedahkan corak struktur dan numerik Al-Quran yang menegaskan asal-usul ilahi kitab suci ini. Sebagai contoh, TQK menggunakan perisian analisis teks untuk mengira kekerapan huruf, perkataan, atau ayat, serta mengenal pasti hubungan matematik seperti simetri dalam nombor halaman mushaf Uthmani. Visi TQK adalah untuk menggabungkan tradisi tafsir klasik dengan teknologi moden, seperti algoritma pembelajaran mesin dan visualisasi data, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Dengan ini, TQK bertujuan untuk bukan sahaja memperkaya ilmu tafsir, tetapi juga menyokong usaha dakwah dengan menyediakan bukti empirikal yang boleh menarik minat audiens global.
2.2 Ijaz Adat, konsep mukjizat. Nombor dalam Al-Quran. Ijaz adat atau mukjizat berangka merujuk kepada keajaiban matematik yang terdapat dalam struktur Al-Quran, yang dianggap sebagai salah satu dimensi ijaz Al-Quran. Konsep ini menyerlahkan ketepatan ilahi melalui corak numerik yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Antara contoh yang terkenal ialah jumlah surah Al-Quran, iaitu 115, yang merupakan hasil darab nombor perdana 19 dengan 6, 19 kali 6 kuala 116. Begitu juga, perkataan hari, yaum dalam bahasa Arab muncul sebanyak 365 kali dalam Al-Quran, sejajar dengan bilangan hari dalam setahun solar. Selain itu, keseimbangan antara perkataan seperti malaikat dan syaitan atau dunia dan akhirat menunjukkan simetri yang menakjubkan dalam teks. Implikasi teologi ijaz adat adalah mendalam. Keajaiban numerik ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan umat Islam, tetapi juga menjadi alat dakwah yang berkesan dalam era digital. Audiens moden yang sering mencari bukti logik dan saintifik dapat melihat ijaz adat sebagai bukti empirikal tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran. Sebagai contoh, hubungan nombor perdana 19 dengan struktur Al-Quran, seperti yang diterokai dalam surah Al-Mudaththir, Tiap-Naklu, telah menjadi subjek kajian intensif sejak penemu Rashad Khalifah pada 1970-an, walaupun TQK mengambil pendekatan yang lebih luas dan sistematik. Dengan bantuan teknologi, seperti perisian analisis teks dan pangkalan data, pengkaji kini dapat mengesan corak numerik yang lebih kompleks, memperkukuh hujah bahawa Al-Quran adalah teks ilahi yang terancang dengan sempurna. 2.3 Struktur buku TQK, pendekatan mikro, meso, makro. Teori kerangka Al-Quran TQK mengamalkan pendekatan berlapis yang membahagikan analisis Al-Quran kepada 3 peringkat, mikro, meso, dan makro. Pendekatan ini memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur teks dari butiran kecil hingga kesan keseluruhan menggunakan alat teknologi untuk ketepatan maksimum. Mikro, asas numerik. Peringkat mikro menumpukan pada elemen asas struktur Al-Quran, yaitu ummu i-wahi, muka ta'at m, dan muka surat. Ummu wahi UV merujuk kepada prinsip teras wahyu yang menjadi asas struktur Al-Quran. UV dianggap sebagai intipati yang menghubungkan semua elemen teks, seperti konsep wahyu sebagai panduan ilahi yang konsisten. Contohnya, UV boleh dilihat dalam kesinambungan tema tauhid merentasi surah. Muka ta'at MQ, huruf-huruf terpencil di permulaan 29 surah. Contohnya, Alif Lam Mim, Yasin, dianalisis dari segi kekerapan dan corak berangka. Sebagai contoh, kekerapan huruf alif dalam surah yang bermula dengan Alif Lam Mim mungkin menunjukkan corak simetri. Muka surat meneliti nombor halaman dalam Mushaf Uthmani, seperti halaman 412, 212, 495, atau halaman 262, 2 sesuatu yang mendedahkan corak matematik yang menarik. Analisis ini menggunakan perisian untuk mengesan hubungan antara nombor halaman dan kandungan teks. Meso, surah dan ayat peringkat meso mengkaji struktur pada tahap surah dan ayat, melibatkan struktur surah SS, surah ayat, dan tema utama, TU. Struktur surah menganalisis organisasi dalaman setiap surah, seperti simetri bilangan ayat atau keseimbangan tematik. Contohnya, surah Al-Baqarah 296 ayat menunjukkan struktur yang seimbang antara tema hukum, kisah, dan nasihat. Surah ayat A meneliti hubungan antara surah dan ayat individu, seperti bagaimana ayat tertentu menyokong tema keseluruhan surah. Tema utama mengenal pasti taburan tema utama seperti rahmat, keadilan, atau tauhid, merentasi surah, menggunakan analisis teks untuk mengesan corak tematik. Makro, aplikasi dan transformasi peringkat makro menumpukan pada kesan menyeluruh struktur Al-Quran, melibatkan konteks penurunan, KP, hikmah mutlak, M, dan dampak holistik. Konteks penurunan, KP, menganalisis corak berangka berkaitan dengan sejarah dan konteks penurunan wahyu, seperti hubungan antara surah Makkiyah dan Madaniyah dengan nombor ayat. Hikmah mutlak mendedahkan kebijaksanaan ilahi melalui koheren numerik, seperti simetri dalam jumlah ayat atau perkataan. Dampak holistik, DA, menilai kesan struktur Al-Quran terhadap keimanan dan masyarakat, menunjukkan bagaimana keajaiban numerik mengukuhkan dakwah. 2. Komponen TQK dan peranannya. TQK merangkumi 9 komponen yang membentuk rangka kerja analisisnya. Masing-masing memainkan peranan khusus dalam mendedahkan struktur dan keajaiban Al-Quran. UV, Ummu Iwahi, prinsip teras wahyu yang menghubungkan semua elemen teks seperti kesinambungan tema tauhid merentasi surah.
MQ, muka taat, analisis berangka huruf-huruf terpencil, seperti kekerapan huruf alif dalam surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran. MS, muka surat, penyiasatan nombor halaman, seperti halaman bab 211 dan 2262, kan Gelsdabtu yang menunjukkan corak matematik. SS, struktur surah, organisasi dalaman surah, seperti simetri ayat dalam surah Al-Ikhlas. SS, surah ayat, hubungan antara surah dan ayat, seperti ayat hukum dalam surah An-Nisa yang menyokong struktur surah. 2. Tema utama. Taburan tema seperti rahmat atau keadilan dikesan melalui analisis teks digital. KP, konteks penurunan. Corak berangka berkaitan dengan sejarah wahyu, seperti perbandingan surah Makkiyah dan Madaniyah. HM, hikmah mutlak. Kebijaksanaan ilahi melalui simetri numerik, seperti keseimbangan malaikat dan syaitan. DH, dampak holistik. Kesan struktur Al-Quran terhadap keimanan dan masyarakat menyokong dakwah moden. Komponen-komponen ini disokong oleh teknologi analisis data, membolehkan TK mendedahkan lapisan keajaiban Al-Quran yang sebelum ini kurang diterokai. 2.5. Contoh keajaiban numerik dalam TQK. TQK telah mengenal pasti beberapa contoh keajaiban numerik yang menyerlahkan ketepatan ilahi Al-Quran. Sabtu bab 11 surah 19-6. Jumlah surah Al-Quran 115 adalah hasil darab nombor perdana 11 dengan 6, menunjukkan corak matematik yang signifikan, seperti yang disebut dalam surah Al-Mudahir Nugyatu. Halaman 411 dan halaman 262, 21-1. Nombor halaman dalam Mushaf Uthmani menunjukkan simetri matematik, seperti 441, 211, 1926, dan 2 Kais 1, yang berkaitan dengan nombor perdana. Analisis istri saya. Frasa istri saya diandaikan sebagai placeholder. Dianalisis untuk kekerapan dan hubungan dengan nombor perdana menunjukkan kaitan linguistik numerik, seperti kekerapan frasa dalam surah tertentu yang sejajar dengan corak numerik. Contoh-contoh ini divisualisasikan melalui graf dan jadwal, menjadikan keajaiban Al-Quran lebih mudah diakses, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah dalam era digital. Melalui TQK, kita dapat menghargai Al-Quran sebagai karya ilahi yang kaya dengan keajaiban numerik. Semoga kajian ini menginspirasi pembaca untuk terus meneroka keindahan kitab suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.